السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Muka surat 245 At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat melihatku saat aku kencing berdiri, beliau bersabda, wahai Umar, jangan kencing berdiri. Umar berkata, aku pun tidak pernah kencing berdiri setelah itu. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hanya dimarfu'kan kepada Nabi SAW. Maksud dimarfu' ni diangkat kepada Nabi SAW, sampai terus kepada Nabi SAW, disandarkan kepada Nabi SAW oleh Abdul Karim bin Al-Mukhariq, sementara beliau seorang perawi lemah menurut para ahli hadis. Jadi maknanya kisah ni adalah kisah yang dhaif lah. Hadis adalah hadis yang dhaif kerana perawi yang bernama Abdul Karim bin Al-Mukhariq. Itu dia. Jadi bila dhaif tak boleh nak jadikan sebagai hujah lah. Kalau tidak, maknanya hadis ni sebagai larangan lah daripada perbuatan kencing berdiri. Itu dia. Dalam Musnad Al-Bazzar dan selainnya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Buraidah ni mana ayah? Buraidah ni ayah kepada Abdullah lah, dan adalah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara termasuk perbuatan al-jafa. Thalathun min al-jafa'i. Al-jafa ni mana benda yang tak beradab lah. Tiada adab. Jafa ni maksudnya orang kata jenis perbuatan kampung semua, orang kata macam tu lah kan. Macam tu. Kurang beradab. Seseorang kencing berdiri, iaitu seseorang yang kencing berdiri, atau yang kedua, yang menyapu keningnya sebelum selesai solat. Dia tengah solat tadi, bila disujud kan lekat, ada pasir-pasir ke apa ke dekat ni, dahi dia ke, di kening dia ke apa ke, dia pun lepas bangun daripada sujud tadi, maknanya dia pun sapukan. Itu maknanya tak elok lah benda ni, daripada dia panggil al-jafa'u, tidak beradab lah. Itu. Yang ketiga, atau meniup saat sujudnya. Ketika dia nak sujud, dia tengok ada pasir apa, tiup dia kan, ataupun kibai-kibai dulu baru dia sujud. Gitu maknanya itu tak elok lah, tak elok. Mana makruh lah kan, makruh orang gitu dia. Jadi maknanya isnad dia hasan lah, isnad dia hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkomentar dia tidak akurat, ini ghairu mahfuz. Hadis ini tidak mahfuz. Tapi Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Buraidah kecuali Sa'id bin Ubaidillah, tetapi beliau tidak mengemukakan cacat apapun terhadapnya. Sa'id bin Ubaidillah. Sementara Ibnu Abi Hatim berkata,
ia adalah penduduk Basrah, seorang perawi thiqah, lagi masyhur. Perawi thiqah ni yang terpercaya lah, yang boleh diterima hadis dia, lagi masyhur maknanya. Jadi di sini isnad dia hasan, sanad dia hasan. Itu. Dia makna tiga benda tadi lah kan, dia seeloknya dia elakkan. Tapi kalau bagi orang yang berpenyakit apa semua, macam dia nak kencing berdiri, kita dah cerita itu kan, macam orang yang mengidap batu karang ke apa-apa, dia tak boleh melainkan dalam keadaan dia berdiri, yang itu tak ada masalah apa. Tapi kalau dia boleh duduk, seeloknya dia duduk. Itu sebab berdasarkan hadis ni lah kan, adab tadi kurang beradab lah maksud dia, kecuali kerana hajat. Macam minum air lah, minum air tadi kan. Tapi minum air ni maknanya larangan tu lebih keras, dalam keadaan berdiri tanpa ada masyaqqah, tanpa ada kesusahan. Minum dalam keadaan berdiri, maka dia larangan lebih keras lah, lebih kepada tahrim lah, lebih kepada berdosa ataupun haram lah kalau saja-saja kita minum berdiri. Jadi maknanya kecuali kita ni tak ada tempat nak duduk ke apa, ke masyaqqah, ada masyaqqah yang tertentu, itu diberi keuzuran. Itu dia. Terkadang setelah keluar daripada tempat buang hajat, beliau SAW membaca Al-Quran, menjadi kebiasaan. Beliau SAW istinja dan istijmar. Istinja, maksud istinja dengan air lah. Istijmar guna jamrah, guna batu ataupun apa sajalah yang kesat ke, batu ke, kayu ke, daun kering ke apa ke. Kan sekarang tisu kan, maksud gitu. Tak kisahlah, benda yang kesat. Dengan tangan kiri dia, beliau SAW tidak pernah melakukan apapun di antara perbuatan orang-orang yang tertimpa cubaan was-was, penyakit was-was, seperti menarik zakar, berdehem, melompat, memegang tali, mempertinggi tempat. Maksud orang yang was-was ni kencing buang air kan, dalam keadaan berwas. Kerana Islam tidak memberati dia sampai teruk macam tu. Menaruh kapas di selangkangan sebab was-was. Dia kata aku ni kencing apa, kan, tengah sembahyang dia rasanya dia kencing tengah sembahyang. Jadi benda tu was-was syaitan, kan, menyiram air pada kapas tersebut, percik air kan. Setengah dia was-was, dia percik air pada seluar dia apa semua, takut lagi dia nampak, dia kata dia kencing ke apa tu. Benda ni Islam tak mengajarnya. Memperhatikan sisa-sisa air kencing, duk belek tengok di kaki dia apa semua, takut ada yang kencing tadi. Benda ni tak diajar. Dan lain-lain yang merupakan bid'ah orang-orang was-was. Dinukil daripada beliau SAW bahawa apabila kencing beliau menarik zakarnya 3 kali. Ini dhaif sanad, tak sahih ni, sanad dia dhaif. Dinukil pula bahawa beliau SAW memerintahkan demikian. Maksud dia tak sahih. Akan tetapi tak ada riwayat sahih tentang perbuatan beliau SAW tersebut, dan tidak pula perintahnya. Tidak ada. Demikian pula disebutkan Abu Ja'far Al-Uqaili. Itu dah. Jadi senang, Islam bukan nak menyusahkan kita. Yarhamkallah. Itu. Macam seorang lah was-was dalam wuduk dia kan, dia ada wuduk, dia tak, aku ni kentut ke apa, dia was-was. Maknanya tak lah, dia was-was sebab syaitan duk main dengan dia tadi kan. Nabi kata sehingga kamu dengar bunyi, itu maksud gitu. Apabila seseorang memberi salam pada saat beliau SAW kencing, beliau tidak menjawab salam tersebut. Ini hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Ibnu Umar. Hadis lafaz begini daripada Abdullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan, bahawa seorang laki-laki marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu, seorang laki-laki lalu dan Nabi sallallahu sedang buang air, sedang kencing. Fasallama, maka orang tadi bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, begitulah. Falam yarudda alaihi, maka Nabi tidak menjawab, Nabi tak jawab salam lelaki tersebut. Itu dalam riwayat Muslim. Adapun dalam riwayat Abu Dawud,
Anil Muhajir bin Qunfuz, daripada Muhajir bin Qunfuz, dia kata annahu, bahawa dia ni, yakni Muhajir, dia datang kepada Nabi SAW, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu, sedang Nabi itu buang air kecil. Fasallama alaihi, maka dia bagi salam ke atas Nabi SAW. Falam yarudda alaihi, Nabi tak jawab salam dia hatta yatawadda'a, sehingga Nabi berwudu. Summa i'tadhara ilaihi, kemudian Nabi minta uzur lah, Nabi bagi tahu, Nabi jelaskan kepada dia kenapa Nabi tak jawab. Faqala, Nabi kata, inni karihtu, aku ni tak suka, an azkurallah azza wa jalla, bahawa aku sebut nama Allah Ta'ala, illa ala taharatin, kecuali aku ni dalam keadaan suci. Nabi SAW kata. Jadi Nabi tak jawab salam. Dalam riwayat Muslim yang lain pula, dan riwayat Bukhari juga, daripada Abil Jaham, bukan Abi Jahal, Abi Jaham, mim, Abi Jahal kape, mati lama dah, kan? An Abil Jaham Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Abi Jaham kata, Abi Jaham ni dia pernah hadiah dekat Nabi SAW thawb mu'allam, atau thawb mu'allam, thawb pakaian yang ada corak-corak, jubah yang ada corak-corak. Bila Nabi sembahyang, kan, Nabi sembahyang pakai, Nabi kacau, jadi ganggu, tengok corak-corak ni, kan. Nabi kita bawa pergi balik dekat hantar balik kat Abu Jaham, bawa marihat lain, tukar, kan, marihat putih atau ada warna ke, atau ada corak, masuk itu. Nabi Jaham Al-Ansari radhiyallahu anhu qala aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri jamalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu datang daripada Bi'ri Jamal, satu perigi yang bernama Bi'ri Jamal. Falaqiyahu rajulun, maka seorang laki-laki datang jumpa Nabi SAW, serempak dengan Nabi SAW. Fasallama alaihi, dia bagi salam kepada Nabi SAW. Falam yarudda, maka falam yarudda Rasulullah SAW, Nabi tak jawab salam dia. Hatta aqbala alal jidar, sehingga Nabi menghadap ke arah dinding, kan? Nabi tayamum, tepuk di dinding tu. Famasaha wajhahu, Nabi sapu wajah dia, wa yadayhi, dan dua tangannya. Thumma radda salam, kemudian Nabi menjawab salam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu illah dia, sebab dia Nabi kata, aku tak suka nak sebut nama Allah Taala. Waalaikumsalam warahmatullah, kan? Nah, tak suka sebut nama Allah Taala tadi dalam keadaan aku ni, melainkan dalam keadaan aku ni suci, dalam keadaan suci. Itu dia. Baik. Hadis yang tadi riwayat Abu Daud tadi disahihkan oleh Ibn Hajar, begitu juga Albani sahihkan dia dalam Sahih Abi Daud. Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, Musnad Al-Bazzar, sehubungan dengan kisah ini, bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab salam tersebut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja aku menjawab salammu kerana khawatir engkau berkata, aku memberi salam kepadanya namun dia tidak menjawab salamku. Apabila engkau melihatku dalam kondisi seperti ini, maka jangan memberi salam kepadaku. Sesungguhnya aku tidak akan menjawab salammu. Okey. Ada yang berkata, barangkali yang terjadi demikian dua kali. Dua kali dia kata. Dikatakan bahawa hadis Muslim lebih sahih kerana berasal daripada hadis Ad-Dhahhak bin Uthman bin Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' ni adalah maula bekas hamba daripada Abdullah bin Umar. Sedangkan hadis Al-Bazzar berasal daripada riwayat Abu Bakar. Abu Bakar ni cicit kepada Abdullah bin Umar, cicit dia. Yang dimaksud adalah Abu Bakar bin Umar bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar. Riwayat beliau dinukil oleh Al-Imam Malik dan selainnya, tapi Ad-Dhahhak lebih siqah, terpercaya daripada Abu Bakar. Dia maknanya, dia kata dalam footnote ni, maksud dia begitu, adapun perawi sanad hadis ni adalah perawi yang siqah, sahih lah maknanya, kan. Itu. Baik, apabila Nabi SAW istinja menggunakan air, istinja diguna air,
Sesudah itu beliau memukulkan tangannya ke tanah. Maksud dia tepuk tangan dia yang dia sebelah kiri lah, kan? Dia tepuk tangan dia ke tanah. Apabila jongkok, duduk untuk buang hajat lah, nescaya beliau SAW tidak menyingkap kainnya hingga dekat ke tanah. Maksudnya bila Nabi sampai ke tanah, Nabi angkat kain lah. Nabi tak angkat, dia boleh berdiri lah, nampak aurat dia kalau orang ternampak lah. Tapi Nabi SAW ni kalau nak qada hajat, Nabi pergi jauh lah kan, kawasan lapang, kawasan yang kita kata yang tak ada dinding lagi, Nabi pergi jauh lah supaya orang tak nampak dia. Itu pun Nabi tidak mengangkat kainnya sehingga Nabi dekat ke tanah. Itu cerita ni adab Nabi SAW dalam qada hajat. Maksud gitu, kan? Jadi maknanya orang kafir ni, orang musyrikin ni, orientalis ni, maknanya mustasyriqin semua ni, ya, mereka nak cari ruang-ruang yang mereka boleh celah Islam. Tak ada. Maknanya dari semua sudut Islam ni dia jaga. Cumanya umat Islam dia tak mau amalkan apa yang ada di dalam Islam. Islam ni dah jaga daripada semua sudut. Tapi umat Islam yang semakin hari semakin jauh dengan Nabi SAW ni, semakin meninggalkan agama, kan? Bila agama ditinggalkan, bila sunnah ditinggalkan, hidup satu bid'ah. Sekarang ni berapa banyak bid'ah dah hidup lah, kan? Tumbuh macam cendawan selepas hujan tadi. Bid'ah, mula-mula bid'ah tadi kan. Sunnah dah tak ni, orang dah lupa, tinggal. Hidup satu bid'ah, mati satu sunnah. Dia pok-pok dajjalun, kadzabun tadi kan, yang bertopengkan pakaian, penampilan diri nampak macam cara agama. Depa ni yang merosakkan agama, kan? Buat mari hadis entah daripada mana, kan? Hatta tak ada dalam kutubus sittah hadis palsu yang depa duk reka sendiri apa semua, kan? Sekarang itulah dia musibah, fitnah, bencana yang menimpa umat Islam hari ini, kan? Dia duk tipu orang dengan serban besar dia, dengan janggut panjang dia, apa semua duk tipu, kan? Orang duk cari kehidupan dengan benda yang macam tu. Sama lah dengan ulama Nasara dan ulama Yahud, kan? Macam tu keadaan apa? Menipu manusia dengan agama. Baik, habis di situ tentang adab Nabi SAW qada hajat lah. Masuk pula pasal petunjuk beliau SAW mengenai fitrah dan hal-hal yang menyertainya. Al-fitrah kan, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah. Itu. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan apakah Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan dikhitankan atau dilahirkan, atau beliau dikhitankan oleh para malaikat pada pertama kali dadanya dibelah, atau dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Itu dia. Jadi maknanya di sini, kalau kita dalam muka surat 93 dulu, kalau kita cek balik muka surat 93 dulu kan, di awal dulu maknanya Ibn Qayyim dia sebut kan tentang maknanya perselisihan manusia tentang Nabi sallallahu, adakah Nabi dilahirkan terus berkhitan ataupun dikhitan oleh Jibril atau dikhitan oleh datuk dia. Tapi yang lebih akrab ila shawab, maknanya dia dikhitan oleh datuknya, bukan dikhitan oleh Jibril alaihissalam ketika Nabi dibelah dada tu. Dan bukanlah Nabi itu dilahirkan dalam keadaan Nabi itu terus dikhitankan. Kenapa? Kata Ibnul Adim, disebut oleh Ibnul Adim, kan? Dicerita oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia Tuhfatul Maulud, disebut, ataupun dalam kitab kita ni Zadul Ma'ad, disebut juga bahawa kalau orang tu dia lahir dalam keadaan dia dah berkhitan, orang ni macam tak sempurna lah, kan? Sebab kalau ikut dalam hadis tu, dalam hadis bahawa kita ni akan dibangkitkan di mahsyar dalam hufatan uratan ghurla, kan? Begitulah keadaan dia, tidak bersunat apa semua, tidak berkhitan, itu maksud dia. Jadi mana yang sahih, yang rajahnya bahawa dia ni dikhitankan oleh datuknya sebagaimana adat bangsa Arab, begitu, kan? Sejak turun temurun tadi memang terkenal di kalangan bangsa Arab tu berkhitan, kan? Berkhitan. Dan mari Islam mengakuinya, amalan berkhitan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal. Pakai selipar ke, pakai kasut ke, Nabi suka yang kanan. Begitu juga menyisir, sikat rambut,
Rambut Nabi dia belah tu lah, belah tengah tu kan. Dia mula dengan sebelah kanan rambut dia. Satu. Bersuci, mandilah. Mandi kita mulakan sebelah kanan. Jadi kita cuba ikut sunnah mandi sebelah kanan. Tapi kita rasa lain, kalau kita badan panas-panas kita mandi rasanya kita boleh siram sebelah kanan dulu. Kita rasa panas sebelah ni kan. Dia keluar, dia buang haba panas di badan kita. Kita mandi, kita mulakan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kita ada ni, ada jantung kan. Jantung takut dia terkejut ke apa, wallahu alam lah kan. Kita tak tahu doktor tu punya kajian. Tapi Islam ni nak beritahu kepada kita benda yang Allah Ta'ala bagi tu, Nabi ajak tu memang comel lah, molek lah kan. Itu duduk belah kanan tu lah sebelah kanan tu, sebelah kanan, lepas tu ke kiri kan. Itu dia. Jadi mana sampai mandi pun ikut cara Nabi SAW, maknanya ada keberkatannya. Walaupun benda tu bukan wajib kan, tapi kalau kita buat ada manfaat dia. Ada manfaat yang kita nampak, ada manfaat yang kita tak nampak kan. Itu dia. Pakai kasut sebelah kanan dulu, apa manfaat dia? Kita tak tahu benda manfaat tu, tapi hanya nak mencontohi Nabi SAW. Pakai kasut, pakai selipar sebelah kanan dulu kan. Nabi ajar macam tu. Mengambil dan memberi tangan kanannya, maksud dia mengambil dan memberi daripada sebelah kanan. Maknanya saya teringat, saya baca kitab Ahkamul Janaiz Syekh Albani punya, dia cerita abang kepada Syekh Albani rahimahullahu taala di Arafah. Di Arafah ke di Mina kata ingatlah. Dan kita Ahkamul Janaiz tu, jadi ada sahabat dia hulurkan air ke makanan, tak ingat lah. Kawan dia hulur sebelah kiri. Maka abang kepada Syekh Albani kata, ya akhi, ala sunnah ya akhi, ikut sunnah lah ya akhi, bil yamin, bagi belah kanan lah. Dia kata apa tu? Mati. Lepas perkataan terakhir keluar daripada mulut dia tadi kan, dia, maksudnya dia dakwah kawan tu kepada sunnah Nabi SAW. Ya akhi bil yamin, dia jatuh mati di Arafah tu, wukuf di Arafah, ingat wukuf di Arafah. Kalau siapa ada kitab Ahkamul Janaiz, dulu dah diterjemah buku tu, saya ingat maktabah Imam Asy-Syafi'i kah, Pusaka Asy-Syafi'i kah dulu, tapi sekarang tak diterjemah. Saya pun tak tahu sebab apa. Dulu ada terjemahan tu dan saya duk baca dekat satu surau kitab Ahkamul Janaiz, dan saya ada terjemahan tu, tetapi ada kawan saya teringin, dia ambil buku tu, lepas tu dia ganti dengan buku lain. Tapi buku yang dia ganti tu lagi banyak lah. Dia ambil sebuah, dia ganti tiga buah. Silsilah hadis dhaifah 3 buah terjemahan. Dia ambil buku terjemahan, buku Ahkamul Janaiz. Tapi saya ada yang bahasa Arab lah. Dan saya pun pernah terjemahkan, tapi masih di dalam komputer lah, tak keluar pun. Duduk dalam komputer sampai hari ni lah. Saya terjemah daripada, saya ingat dah 7 tahun dah kot. Benda tu disimpan dalam komputer lah. Kalau benda tu tak hilang, ada lah terjemahan dia, Ahkamul Janaiz. Terjemah lah, saya dah terjemah. Betul, tapi saya terjemah yang mukhtasar, yang ringkasan. Ada dalam komputer tu. Baik. Tapi cerita nama dia bawa marilah cerita kisah tu suruh ikut sunnah tadi kan. Akhir perkataan didakwah orang tu kepada sunnah. Ya akhi, bagilah dengan tangan kanan. Mati. Lepas cakap tu dia pun mati. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di Arafah pula tu, wukuf di Arafah. Jadi tengah wukuf jadi mati kan. Allahu Akbar. Apa lagi lah. Seronok lah, InsyaAllah. Maknanya hari itu kita tengah hari bergembira dengan ibadat tadi kan. Baik, sedang tangan kanannya untuk makan, minum dan bersuci. Bersuci ni macam ambil wuduk kan, wuduk belah kanan tu kan. Sedangkan tangan kirinya untuk cebok dan membersihkan kotoran. Cebok ni apa dia? Istinja kot. Petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mencukur rambut adalah membiarkan seluruhnya atau mencukur semuanya. Nabi tak buat trojan tu. Dan budak-budak lah nak buat ni rambut cukur tepi ni nipis.
Kan nipis tepi ni, rambut atas ada. Ini qazak. Mudah sangat nak ikut. Nak ikut orang-orang yang apa nama ni, perbuatan amalan orang-orang bangsa Yahud, bangsa yang bukan Islam tadi kan. Wah, ni nipis ni. Biasa siapa? Tentera kan dia buat begitu kan. Ni apa ni, orang kenal ni. Ni tentera ataupun polis. Rambut nipis tepi. Tapi nak buat apa? Allah tak redha, Allah tak suka. Makhluk redha lah. Makhluk redha, tapi Allah tak redha, nak buat apa? Kan? Hidup tak berkat. Itu. Jadi maknanya ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita nak cukur terus, kan? Nak gunting, nak biarkan, kita biar terus semua rambut kita. Jangan kita cukur habis nipis tinggal yang tengah ni. Kan? Ada tinggi yang tengah tu kan, sebagian rambut tu kan. Oh, dia berbangga pula tu. Tak malu pula. Cuba kalau ikut sunnah. Malu. Orang semua tengok aku, orang semua tengok aku. Orang semua tengok aku. Yang dia buat itu dia tak rasa apa dah. Kan, sebab dibantu oleh syayatinul ins wal jin tu. Kan, syaitan jin dan manusia duk sokong, duk bagi sokongan. Tu dia tu. Ini dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencukur sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Cukur sebelah, tinggal sebelah. Dah. Tidak pernah dinukil, tidak pernah diriwayatkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut kepalanya kecuali saat ibadah haji saja. Tapi orang kita hari ni jadi trend. Kepala licin semua. Rambut dia, kepala tak pernah ada rambut. Dia ni rambut dia, aku tak nak tengok rambut jenis rintin ke rambut jenis rambut tajam tu rambut dia. Tak pernah tengok sejak aku kenal dia ni, kepala licin dia. Dia cukur hijau kepala tu, rambut tumbuh. Orang duk rajin cukur kepala ni maknanya pok-pok ni dia tiru khawarij. Ini satu daripada sifat khawarij. Khawarij ni maksudnya apa? Khawarij maksudnya orang yang menentang, melawan, memberontak terhadap pemerintah muslimin. Khawarij, ini simah mereka ataupun dia panggil apa? Ni tanda, alamat. Khawarij ni suka cukur kepala. Jadi maknanya ramai orang kita ni dia suka cukur kepala. Pasal apa saja? Panas kepala dia kata, panas. Kan? Jadi maknanya tak sunnah pun. Setengah orang dia kata sunnah. Sunnah cukur kepala. Ambil sunnah mana? Sunnah Khawarij. Cukur kepala. Mana ada hadis? Hadis sahih Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, yakhruju nasun min qibalil masyriqi, akan keluar satu manusia, satu kumpulan manusia dari sebelah timur, min qibalil masyriq, sebelah timur, wa yaqra'una al-Quran, dan mereka itu membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ni tak lepas ke dalam hati mereka. Lidah baca Quran, baca, tapi tak masuk ke sini. Tak masuk dalam hati Quran tadi kan. Masa gitu Nabi kita. Yamruquna minad din. Mereka itu apa nama? Meluru keluar daripada agama. Yamruqun. Meluru keluar daripada agama. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah itu menembusi tempat panahannya. Itu keluar daripada agama. Ini Khawarij yang Nabi sebut dalam hadis. Sifat dia apa? Tengok Nabi kata, thumma la ya'uduna fi, kemudian mereka tidak kembali kepada agama hatta ya'udu sahmu ila fuqihi, sehingga panah itu kembali ke busurnya. Tak akan kembali. Qila, maka dikatakan kepada Rasulullah, masimahum, apakah tanda-tanda mereka ini? Pok-pok yang rukun minad din, yang baca Al-Quran tadi, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, pok-pok ni, pok Khawarij ni. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia tanda mereka, alamat mereka? Qala simahum at-tahliq. Tanda mereka, alamat mereka adalah suka cukur kepala. Mereka ni rajin cukur kepala. Cukur rambut. Rambut tumbuh sikit cukur, rambut tumbuh sikit cukur. Melainlah dia tu ada penyakit tu, cerita lain lah. Ni cerita saja-saja. Ni saja-saja. Jadi cukur kepala ni bukan sunnah. Bukan sunnah Nabi.
Kan? Sunnah dia masa bila? Masa umrah ataupun haji. Masa nak tahlul tu. Hak tu yang sunnahnya. Hak tu pun tak mau cukup pula. Gunting, sayang rambut. Gunting sikit. Kan? Lepas tu pakai mesin. Nabi suruh cukup. Bukan suruh mesin bagi tinggal sikit macam ni. Ni macam rambut saya ni. Tinggal sikit. Tu pun saya buat bekam tu. Tinggal sikit ni. Tidak, sayang juga rambut. Kan? Jadi macam tu. Bila tak ada rambut dia makan kopiah pun tak boleh. Mandi pun tak puas. Rambut tak ada di kepala dia, ayak tak lekat dia kalau nak pergi clean. Jadi gitu. Kan? Jadi maknanya cukur kepala ni bukan sunnah. Kan? Bukan sunnah. Tu. Jadi Nabi kata simahum at-tahliq aw qala at-tasbid izalatu asy-sya'ri bil kulliyati misalul halaqati bi Musa. Hilangkan rambut habis semua macam cukur kepala dengan itulah Musa. Musa tu pisau cukur lah. Musa tu pisau cukur. Tu dia. Bukan nama Nabi Musa tu. Nabi Musa tu bukan bahasa Arab nama dia kan. Ni kalau bahasa Arab ni mana pisau tu lah alat mencukur. Ini dia. Jadi tidak pernah dinukil bahawa beliau SAW mencukur rambut kepalanya kecuali saat ibadah haji. Jadi kita nak beritahu kawan kita lah. Kan? Gitu. Setengah tu melampau pula, hulu pula. Simpan rambut dia punya lah panjang. Sampai kita dekat pinggang ni rambut kan. Lepas tu semayang dia ikat rambut pula. Kan? Kita kata Nabi kata bila semayang kena rungkai lah ikat rambut tadi orang lelaki-lelaki lah. Khusus untuk orang lelaki-lelaki. Kalau orang perempuan tu maknanya tak lah, tak masuk tu, masuk orang lelaki-lelaki tadi. Diperintahkan mereka tadi supaya buka ikatan rambut ketika mereka nak solat. Bolehlah orang lelaki-lelaki nak simpan rambut panjang. Kan? Tapi buat apa dah menyusahkan diri. Nak jaga rambut tu makan masa dah. Kan? Masa khas pula nak jaga rambut tadi kan. Menyusahkan diri. Tak ada, Islam kan suruh kita jadi susah. Baik, itu dia. Baik, Nabi SAW menyukai siwak. Siwak gosok gigi lah. Siwak. Dan beliau biasa bersiwak, bersugi baik saat tidak puasa maupun ketika puasa. Waktu puasa pun Nabi sugi juga, tak puasa pun Nabi sugi, bukan makruh. Kan? Tengah dapat kata makruh tak boleh. Kumuk pun tak boleh. Basuh muka pun tak boleh. Jenuh lah. Kan? Jadi maknanya Nabi ni bersugi saat berpuasa ataupun tidak berpuasa. Itulah sugi ni guna sejenis kayu tu dia panggil syajarah apa? Pokok al-arak kan. Tu. Jadi sebab kayu tu dia lembut. Dia lembut kan. Mana dia bila kita dia lembut, dia boleh menjadi macam berus ujung dia kan. Sebab Nabi nak contohnya Nabi ni suka bersugi sangat sampai Nabi SAW nak wafat pun Nabi sugi. Ketika Nabi SAW nak wafat tu kan. Jadi pada hari Isnin tu mana fajar tu, waktu fajar tu salat subuh tu, okay? Jadi maknanya Aisyah dia riba Nabi SAW. Lepas tu masuk Abdul Rahman bin Abu Bakar, saudara lelaki kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk, di tangan dia ada sugi. Nabi SAW pandang kepada tangan dia, Nabi tengok tangan dia sugi. Aisyah faham dia tak nak sugi. Nak sugi Nabi angguk kan. Nabi angguk, kemudian dia ambil, dia lembutkan. Kan dia kunyah. Sebab tu Nabi SAW, Aisyah kata kan, Nabi SAW ni wafat di atas ribaku baina sihri wa nahri kan. Allah jama'a baina riqi wa riqihi. Allah kumpulkan di antara air liurku dan air liur Nabi sallallahu. Macam mana? Kan Aisyah tadi dia gigit lo kayu sugi, gigit kunyah bagi lembut ujung sugi tu kan kena air liur dia. Kemudian dia beri kepada Nabi sallallahu. Nabi pun dengan lemahnya sugi sekali kan. Sugi lepas tu betul Nabi itulah Nabi dengar Nabi sebut dengan suara yang perlahan ma'alladzi an'amta alaihim kan min nabiyyi wa syuhada wa salihin sahabat itu maknanya kan ila rafiqil a'la bal rafiqil a'la bal rafiqil a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat serta akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi masih bersugi. Contoh kata Nabi ni suka sungguh sugi. Kita ni bukan tak suka sugi. Kayu sugi tahu lah ya kan. Buh dah hilang lah. Jatuh tak mana tak tahu kan.
Biasa duduk dalam poket ni. Tak ada. Cari pula bola poket, tak ada pula. Alah kali. Kan? Nak kena ikat ni semua. Tu. Baik, beliau bersiwak ketika bangun tidur, saat wuduk, hendak solat dan ketika masuk rumah. Adapun siwak beliau beliau sallallahu adalah kayu arak, al-arak. Kayu tu sifat dia lembut lah. Batang dia, ranting dahan dia tu lembut. Mudah kita kunyah, gigit dia kita kunyah-kunyah, kemudian kita jadikan dia sebagai berus tu. Sekarang jual ni arak tu. Kayu arak tu lah tu. Tapi kayu tu depa dah keringkan, depa dah rendamkan air garam nak bagi tahan kan. Yang depa nak bagi tahan tu. Tidak ke berkulat tu pun berkulat juga kayu tu kan. Dia berbungkus siap dengan plastik apa semua tu, tak mahu jadi kulat kayu tu kan. Berapa lama nak sampai kat kita tu. Hadut jual tu pun berapa lama duduk kat dia lah. Tapi bila kita dah guna gigit tu, benda tu masih lagi kan. Dia masih boleh lembut dengan semua, kita rasa lagi. Itu dia. Dia maknanya itu sunnah. Tapi sekarang ni persoalannya dia maksud dia boleh ganti tak berus gigi? Kan? Tapi dia berbeza dengan berus gigi. Kayu sugi ni dia berbeza dengan berus gigi lah. Sebab apa? Berus gigi ni kita nak kena bawa ubat gigi juga. Lepas tu lagi satu, mana yang paling ketara lagi perbezaan dia, takkan kita nak tenyeh ubat gigi tengah sembahyang ni, nak sembahyang ni. Kan? Takkan ambil makjun asnan tenyeh. Lepas tu Allahu Akbar. Tak kan? Jadi maknanya kayu sugi itu tak dalam keadaan dia lah. Sunnahnya kayu sugi, dan itu ta'abbudi. Dia panggil amalun ta'abbudiyun, amalan ibadat. Kan? Hanya ni berus ni ada plastik apa semua, lepas tu dia ada ubat apa semua. Ada jadi kata maknanya apa nama saya baca tu dalam apa nama Syabakah Al-Alukah. Mana dia cerita perbezaan antara berus gigi dan siwak tadi. Tapi kita guna berus gigi tak ada masalah apa untuk pembersihan gigi dan mulut kita kan. Tapi kayu sugi itu tetap di tempat dan keadaan dia. Sebab kita ni macam Nabi lah nak masuk rumah. Kan? Bangun tidur tu sugi. Bangun tidur. Lepas tu saat nak wuduk, tak apalah dalam bilik air. Hendak solat takkan nak pakai berus gigi dengan ubat gigi. Tu. Ketika nak masuk rumah, takkan kita bawa berus gigi dengan ubat gigi dalam poket kita. Nak masuk rumah tenyeh berus gigi. Dah. Tak, ni ta'abbudi maksud dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak wangi dan menyukai berwangian. Nabi suka benda yang wangi. Disebutkan bahawa beliau biasa menggunakan an-nuwarah. Ni dhaif lah. Dhaif. Nuwarah ni batu yang dibakar atau zat sejenis yang digunakan untuk menghilangkan bulu kemaluan, dia kata. Itu dia. Dalam kitab Arab dia kita sanad dhaif. Tapi tak menafikan bahawa Nabi SAW tu suka wangi kan, minyak wangi tadi. Awalnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut model asadal. Cara asadlu ni maksudnya tarik rambut, sikat rambut secara lurus, begitu kan? Asadlu maksud dia. Kana awalan yasdulu sya'rahu. Sikat ke belakang lah. Sikat ke belakang. Itu. Kemudian diganti dengan al-faraq. Al-faraq ni belah. Mula-mula dulu Nabi sikat ke belakang rambut kan. Lepas tu Nabi belah tengah rambut. Belah tengah al-faraq dia panggil. Jadi maksud dia kata adapun model al-faraq adalah rambut dibelah dua. Sikat belah lah. Setiap belahannya memiliki ujung tersendiri, kan? Sikat rambut itu. Sedangkan asadlu adalah rambut dijulurkan ke belakang tanpa membahagi dua bahagian. Rambut kan? Sikat ke belakang kan? Itu mula-mula. Selepas tu Nabi belah tengah rambut dia tadi. Belah dua. Nabi SAW tidak pernah masuk hammam, tempat pemandian. Hammam ni tempat mandi ramai-ramai. Ramai-ramai kan. Macam ada kan. Ramai-ramai maksud dia macam dulu biasalah depa ada macam tempat mandi nak kena bayar duit masuk mandi kan. Mandi sekali satu kolah besar tu, bakat mandi. Tu. Dan barangkali beliau tidak pernah melihatnya.
barangkali tak pernah melihat pun. Adapun hadis-hadis mengenai hammam, tak satu pun yang sahih, semuanya dhaif. Cuba tengok footnote bawah tu, panjang tu, cerita secara panjang lebar, disebut sekali dengan sanad apa semua kan. Itu. Tapi semuanya tak sahih. Beliau SAW memiliki tempat celak yang digunakannya untuk bercelak setiap malam saat tidur. Saat nak tidur lah, 3 kali atau setiap 3 kali untuk setiap satu mata. Tapi ini dhaif kan. Celak kan, nak tidur tak boleh satu. Cerah mata. Tak cerah ya, bubuh habuk lah mata, lagi kelabu lah mata. Hadis ni dhaif, sangat dhaif, lemah lah. Dalam sanadnya terdapat 2 kelemahan. Dalam sanad hadis tu, jalur hadis tu, maknanya jalur sanad dia terdapat 2 kelemahan. Hanya saja tetap dia kata di sini layak dijadikan sebagai pendukung, tapi dalam kitab saya tu dia kata dhaif. Hadis ni adalah dhaif. Ni orang tabligh selalu duduk beramal ni kan. Dia ada celak, mata bercelak. Sunnah. Hadis macam ini lah, kalau kita nak amalkan bukan ibadat, tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Kalau kita rasa benda tu boleh jadi ubat ke apa ke, kan, nak try tu jadi ubat, tak ada masalah apa. Tapi jangan kita i'tiqad kata ni adalah sunnah Nabi SAW. Bila kita kata sunnah, benda tu mestilah sabit. Tapi kalau kita saja nak pakai, tak ada masalah apa. Tapi takut tasyabuh dengan perempuan pula lah. Isteri kita pakai celak, kita pun pakai celak ya. Jadi macam tu. Baik. Ni benda-benda ni bukan benda ibadat lah, bukan benda ibadat. Rasa nak pakai. Tapi kalau nak bagi mata cerah, ambil minyak betul sodak tu, titik dalam mata. Minyak betul sodak tu, titik dalam mata. Minyak dia tu. Kan kapsul lah betul sodak tu, gunting ujung tu. Panggil lah siapa-siapa tolong saya. Kalau kita buat sendiri mungkin tak kena kot. Okay. Jadi kita ni panggil siapa-siapa tolong buat. Saya dah buat, alhamdulillah. Mana ada betul sodak tiruan, bau dia kita dah kenal. Betul sodak kita boleh tahu dia kalau tiruan. Sebab betul sodak ni kita kenal bau dia kan. Kita kenal bau dia. Tak, kalau tahu pedih tak? Cubalah dulu. Setitik je lah, bos titik kat mata sebelah ni kan. InsyaAllah. Saya dah buat benda tu. Kan, saya dah buat. Jadi pedih lah, memang pedih lah. Dia pedih sikit daripada madu lebah lah. Madu lebah boleh juga titik dalam mata kita, madu lebah kan. Untuk cerahkan mata kita. Tu amalan tradisi kita lah maknanya. Tapi kan macam madu, macam habatus sodak ni kan, habatus sodak ni mana Nabi sebut hadis tentang tu kan. Dia berapa kali satu hari? Yang buat setiap hari. Kali lah. Buatlah sebulan sekali ke seminggu sekali. Berasa mata tu tak sihat. Kan? Rasa mata tu kita rasa macam lekit-lekit ke. Kan? Rasa berair ke apa ke mata, titiskan. Dia macam emo lah. Tak kisahlah tengah. Tak kisahlah tengah ataupun tepi. Tak masalah. Tapi benda tu mesti masuk dalam mata lah. Bila masuk dalam mata ni, kita kecil-kecil sikit mata kita tu, insya-Allah. Kawan kita Junaidi, anak dia kan sakit mata bekas kan. Dia kata keluar dengan lendir-lendir daripada mata dia. Ustaz Rasul ada juga. Dia pun pakai. Ya, Ustaz Rasul kita pun pakai juga. Saya pun alhamdulillah saya pakai juga. Daripada kita beli Aimo tu kan, kita pakai minyak betul sodak. Nabi kita syifa li kulli da' illa sam. Kan? Melainkan mati ya. Titiklah mata kita. Insya-Allah. Try tengoklah, aku mana tahu tak pakai cermin mata ke apa. Mana tahu kan? Dia keluar bila lendir mata tu insya-Allah. Tu cerita dia. Tu cerita pasal celak tadi lah tu. Tapi sanad dia dhaif.
Baik, para sahabat berbeza pendapat tentang menyemir rambut. Menyemir rambut ni apa dia? Menginai rambut. Di para sahabat radhiyallahu anhum, depa sendiri berselisih pendapat. Anas dengan Abu Hurairah. Anas kata tak ada. Abu Hurairah kata ada. Macam mana tu kan? Baik, di sini Anas berkata Nabi SAW tidak pernah menyemir rambut, tidak pernah menginai rambut. Sementara menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau SAW pernah menginai rambut. Menyemir ni menginai lah. Baik, di sini saya dapat satu ni lah, daripada Markas Al-Fatwa. Cantik dia punya bahas dia. Orang tanya soalan kat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal khadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'rahu wa lihyatahu bil hinna'i. Dia kata pernah ada Nabi menginai rambut ataupun janggutnya dan janggutnya dengan inai, dan adakah harus bagi lelaki untuk menginai rambutnya, menginai rambut dan janggutnya walaupun kepala dia tak ada uban? Maksudnya rambut hitam nak inai boleh jadi merah, boleh ke tak boleh? Orang tanya soalan ya. Orang tanya soalan. Ini apa nama Islam web fatwa ni. Islam web. Jawapan dia kata di sini, sempat tengok tadi kan. Dia kata telah diriwayatkan hadis dengan banyak hadis dan asar lah. Asar-asar dan hadis-hadis yang banyak telah diriwayatkan yang menunjukkan bahawa Rasulullah pernah menginai rambutnya. Di antara dia apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang dikeluarkan oleh Ahmad daripada Abi Rimsah, katanya adalah Nabi SAW, ini saya terjemah. Adalah Nabi SAW menginai dengan al-hinna wal katam. Katam ni jenis daun ni kan, untuk merahkan rambut tu lah. Kemudian daripada Uthman bin Abdullah, dia kata kami masuk jumpa Ummu Salamah. Ummu Salamah ni disimpan rambut Nabi SAW. Fa akhraja ilaina, dikeluarkan, ditunjukkan kepada kami rambut Nabi SAW makhdub ahmar bil hinna. Rambut Nabi tadi ada dekat Ummu Salamah, ditunjuk rambut Nabi telah diinai. Dia kata dalam bab ni hadis sangat banyak lah. Cumanya dia kata hadis Anas yang sabit dalam as-sahih, dalam sahih Muslim, kan? Disebut bahawa Nabi SAW tidak pernah berinai rambut dia. Dan dia kata di sini, kan? Abu Hurairah pula kata Nabi tadi menginai rambut dia. Tapi macam mana kita nak buat? Dia kata di sini. Tengok ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir dia kata Anas menafikan. Adapun hadis macam hadis Abu Hurairah tadi, dia mengisbatkan. Jadi kaedah dalam ilmu hadis, kaedah yang ditetapkan apa dia, al-isbat muqaddam ala an-nafi. Isbat didahulukan di atas nafi. Jadi hadis Abu Hurairah tu isbat, hadis Anas nafi, maka didahulukan isbat. Kenapa? Kerana orang yang mengisbatkan, yang menetapkan, pada dia ada ilmu yang tidak ada pada orang tadi. Jadi maknanya Anas tadi tak tahu bahawa Nabi itu pernah berinai. Abu Hurairah dia tahu. Jadi yang isbat tu didahulukan di atas nafi. Maka pernahlah Nabi SAW itu menginaikan rambut dan janggutnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia buat ringkasan, dia ringkaskan. Dia kata wal mukhtaru, yang terpilih, dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam sabigha fi waqtin, Nabi pernah menginai rambut dia ataupun janggut dia pada satu waktu, wa tarakahu fi mu'dhamil awqat, dan pada kebanyakan masanya Nabi tinggalkan. Ini maksud dia kadang-kadang, jarang-jarang. Jarang-jarang namanya, kan? Bukan hari-hari duk cari ini tenyeh rambut saja, orang nampak kutua tak syok, bulu bagi merah nampak macam orang putih sikit kan. Tapi macam ni kalau inai hitam tak boleh? Inai hitam di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada seorang doktor daripada Jamiah Islamiyah Madinah, dia isbatkan bahawa maknanya boleh inai dengan yang warna hitam. Disebab dia dhaifkan hadis dalam Muslim tu kan. Dia dhaifkan dengan doa Umar. Saya ada print dia punya hasil, dia punya kajian itu.
Tapi saya tanya Syekh saya, dia kata, mana hadis dalam Bukhari dalam Muslim, nak cerita apa lagi dah? Kan? Ala ra'si wal ain, beriman cukup lah. Ijma'ul ummah, dia kata. As-sahul kutub ba'da al-Quran. Kan? Di mana kita terima bahawa Nabi kata wajannibus sawad. Nabi kata tinggalkan warna hitam. Maksudnya warna lain tak apalah. Merah ke perang ke. Yang hadis cakap tinggalkan warna hitam tu dalam Sahih Muslim. Muslim ataupun Bukhari macam itulah. Bukhari sangat sayang. Kan? Hadis tu sahih lah. Cumanya Syekh tu dalam satu dalam ni dalam apa nama dia ada website dah. Dia punya janggut pun berkilat hitam lah maknanya kan. Itu. Jadi maknanya kita nak keluar daripada khilaf ni, kita tinggalkan benda tu. Mana lagi aula lah sebab dia ni mutaakhirin. Di kajian itu wallahu alam, mungkin sawab bersama dengan dia wallahu alam. Tapi hati kita lebih tenang pada berpegang dengan apa yang ada dalam Al-Bukhari dan Muslim itu. Jadi mana wajannibu as-sawad, jauhilah warna hitam. Itu dia. Tapi maknanya wajannibu as-sawad ni hadis tu khusus untuk orang lelaki lah. Sebab Nabi larang kepada Abdullah Ibnu Quhafah tu Abu Quhafah tu bapa kepada Abu Bakar tu kan. Abu Quhafah tu bapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan dia mari tunjuk Nabi ayah dia rambut putih kan. Nabi kata apa rambut ni putih kan? Macam burung sayap burung macam tu lebih kurang kan. Lepas tu Nabi kata warnakan dia, jauhilah warna hitam. Jauhilah warna hitam. Jadi mana gitu? Tahu lah merah lah, hijau lah, jauh warna hitam. Itu dia. Dia berhinai lah. Itu cerita dia. Baik. Ini selesai tu kan. Mana Nabi pernah lah. Ini khilaf. Sementara itu Hammad bin Salamah meriwayatkan daripada Humaid dari Anas. Beliau berkata, aku melihat rambut Rasulullah SAW diinai. Hammad berkata, telah menceritakan kepada aku Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Ini dhaif sanad dia. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW yang berada di tempat Anas, rambut Rasulullah SAW yang berada di tempat Anas diinai. Mana rambut Nabi dipotong, disimpan oleh Anas kan. Sebahagian mengatakan bahawa perbuatan Rasulullah SAW yang sering menggunakan minyak rambut menyebabkan rambutnya berubah kemerahan. Nabi ni suka guna minyak. Rambut dia selalu Nabi buh minyak. Berkilat minyak kan, minyak rambut. Tak kira lah minyak apa pun. Minyak zaitun ke apa kan. Bila selalu sangat buh minyak, rambut sampai berubah jadi merah, kata sebahagian lah. Oleh yang dia kata disangka rambut beliau SAW diinai. Padahal beliau SAW tidak pernah menginai rambutnya. Tapi pendapat ni marjuh lah. Yang kuatnya Nabi SAW pernah inaikan rambut dia dan janggut dia. Sebab apa? Sebab itulah manfi dan an-nafyu wal isbat tadi. Al-isbat muqaddam ala an-nafi. Isbat ni penetapan lah. Maksud orang yang menetapkan, yang mengatakan ada tu dia tengok. Yang kata tak ada tu dia tak tengok. Mana orang ni dia ada ilmu lebih lah. Dia nampak. Itu dia. Jadi sahabat ni semuanya siqah, semuanya udul para sahabat radhiyallahu anhum. Itu dia. Udul ni maksudnya adil lah. Para sahabat semua adil. Abu Rimsah berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW bersama anakku. Beliau bertanya, apakah ini anakmu? Aku berkata, benar. Saksikanlah dia. Beliau SAW bersabda, jangan engkau berlaku buruk terhadapnya. Jangan buat khianat terhadapnya, jangan buat salah terhadapnya, jangan sakiti dia lah maksud dia. Dan janganlah dia berlaku buruk terhadapmu. Beliau berkata, Abu Rimsah berkata, aku melihat ubannya berwarna merah. Tengok uban Nabi SAW warna merah. At-Tirmizi berkata, ini adalah riwayat paling baik dalam masalah ini serta lebih terperinci. Sebab riwayat sahih menyebutkan bahawa Nabi SAW tidak sempat, rambut Nabi tidak sempat beruban. Maksudnya nak ceritanya ada uban Nabi. Riwayat yang lain sebelum tu sebut tak ada uban kan. Tapi riwayat ni sebut, aku tengok uban dia jadi merah. Mana dia letak inai lah. Dan nak cerita kata uban Nabi SAW ni tak banyak lah. Sebelum Nabi wafat ni berapa urat je uban di kepala Nabi SAW dan juga di janggut sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik, Hammad bin Salamah berkata, diriwayatkan daripada Simak bin Harb, dikatakan kepada Jabir, apakah ada uban
di rambut ataupun di kepala Rasulullah SAW? Beliau menjawab, tak ada di rambut kepala beliau SAW uban. Hanya saja, ini maksudnya mula-mula dia nafi semua tu, lepas tu dia isbat, dia kata benda tu sikit, tak ada, dia kata hanya, ada dia, hanya beberapa helai rambut di tengah kepalanya. Apabila beliau memakai minyak rambut, aku kira itu adalah minyak rambut. Nampak berkilat putih tu kan, tu uban tu. Tu dia. Maksudnya Nabi dia suka letak minyak di rambut dia. Anas berkata, Rasulullah SAW biasa memperbanyak meminyaki rambut di kepala dan janggutnya. Di janggut letak minyak, di rambut letak minyak. Banyak menggunakan qinak. Qinak ni apa dia? Penutup kepala lah. Tutup kepala. Seakan pakaiannya adalah pakaian penjual minyak. Kan? Tu orang jual minyak tu. Minyak ni minyak rambut lah, minyak kan. Nampak tu minyak dia sampai minyak melekat di apa nama, di baju dia kan. Minyak. Beliau SAW suka menyisir sikat rambut. Terkadang beliau menyisir sendiri, terkadang pula disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rambut beliau di atas al-jummah dan di bawah al-wafrah. Al-jummah dan al-wafrah ni apa dia? Disebut lepas tu. Ataupun di footnote bawah tu 250 tu disebut, kita baca. Adapun jummah beliau SAW hingga batas kedua cupingnya. Cuping ni. Dia jummah dia. Rambut dia sampai sini dia panggil jummah. Jika lebih daripada itu maka dijadikan empat kepang. Empat kepang ni empat apa? Kalau lebih ni kan, lebih rambut lebih pada tepi telinga ni dia buat empat tu lah. Kan, setiap dua kan, empat, ada macam empat bahagian tu. Itu dia. Ummu Hani berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami di Mekah dan beliau memiliki 4 ghadair. Adapun ghadair adalah dhafair. Dhafair ni maksudnya gitu. Rambut ni dia bahagikan kepada beberapa bahagian di belakang tu kan. Dia disikat dia jadi 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Rambut dia tadi kan. Itu. Jadi bila dia letak minyak rambut ni, bila letak minyak kita sikat kan, dia jadi macam kata apa, dia je tu. Dia macam bila kita buat 1 bahagian je, 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian macam tu. Darjah hadis adalah sahih. Hati dia. Bawah tu, tengok bawah tu dia kata apa? 250 funo bawah tu, al-wafrah ni apa dia? Al-wafrah adalah rambut yang terkumpul di kepala atau apa yang condong kepada 2 telinga. Maksud rambut yang di atas ni. Yang sampai ke telinga, kita sikat dia kena telinga tu dia panggil apa? Al-wafrah. Itu dia. Bila dah lepas cupi telinga ni, lebih ni dia panggil apa? Al-jummah. Itu nama dia. Dan lagi dia kata kalau bawah lepas lagi dia panggil al-lummah. Nama dia. Itu dia. Istilah dia. Beliau SAW tidak pernah menolak minyak wangi. Orang bagi minyak wangi tak pernah tolak. Kan? Dinukil, diriwayat dari beliau dalam Sahih Muslim bahawa beliau SAW bersabda, barang siapa yang ditawarkan padanya raihan. Raihan ni minyak wangi. Maka janganlah dia menolak. Maka janganlah ia menolaknya. Sesungguhnya aromanya baik dan ringan di bawah. Minyak wangi tadi kan. Yalah, minyak wangi ni dia mana dia, kita kalau minyak wangi tu kita rasa semangat pun lain. Segar dia pun lain. Nafas kita pun rasa segar. Jadi kita ni kalau duduk sebelah kawan kita yang minyak wangi yang mahal tu kan, kita rasa aduh lama sikit sebelah dia kan. Nak tumpang minyak wangi dia. Atau kadang-kadang dia bersalam dengan kita kan. Lekat di tangan kita. Ambul wanginya. Ni, jadi mana dia anjurkan. Ni orang lelaki-lelaki lah, dia anjurkan pakai minyak wangi. Adalah rumah ataupun di luar rumah. Ataupun kaum wanita ni tak boleh lah. Kaum wanita ni maknanya dia nak pakai minyak wangi di rumah dia lah. Luar rumah dia tak boleh lah. Sebab kalau orang lain menghidu bau wangi dia tadi, dia ni termasuk di antara yang dilaknati lah. Kaum wanita kan. Mana ada perfume-perfume yang tertentu keluar rumah. Spray sana, spray sini. Kan, keluar rumah. Tapi dalam rumah bau hangit.
Pasal apa sayang nak guna mahal benda tu. Keluar rumah baru pakai, nak pergi kerja baru pakai, duduk rumah tak pakai. Pasal apa yang nak pergi kerja baru nak pakai tu? Ha, spray bila lalu depan kita, wanginya. Seperti orang ni tengok Allah makcik ni. Kan? Ha, jadi macam tu. Dia termasuk wanita dilarang. Dilarang wanita berwangian keluar daripada rumah. Ha, tu nak kena jaga. Habis tu busuk lah. Itu masa wanita nak keluar ke masjid kan. Maksud dia bila nak keluar rumah ya, kalau istinbat daripada hadis tu lah. Ha, istinbat hadis tu maknanya keluar rumah. Keluar masjid je nak tak boleh pakai. Dah masa umum. Di masjid lagi lah tak bolehnya. Sebab masjid tempat orang lelaki berkumpul. Kan? Ha, itu. Jadi maknanya Islam dia ajar macam tu. Adalah hikmah-hikmah yang tertentu yang kita tak tahu kan. Ha, itu. Jadi kalau kita nak berwangian kaum wanita, di rumah dia tak apa. Tapi kalau dia nak keluar, dia kena hilangkan wangian tu daripada badan dia, ataupun pakaian dia, baru dia keluar. Ha? Wangian sekadar untuk diri sendiri boleh kan? Ah, untuk diri sendiri. Di luar rumah kan maksud tu? Tak, itu macam supaya menghilangkan Tak, orang lain dah nak ceritanya orang lain tu boleh terhidu tak? Orang lain boleh hidu tak? Kalau orang lain boleh hidu tu tak boleh. Hilangkan bau badan. Dia hilangkan bau badan. Neutral lah Ustaz. Neutral. Neutral yang tak ada bau lah maksud dia. Tak ada bau tak apa lah. Bedak tu wangi tak? Tak, cerita dia macam ni lah. Hadis sebut macam tu, wangi. Dilarang bagi kaum wanita untuk berwangian keluar rumah. Nabi larang tu ya. Mana kita fikir-fikir sendiri lah. Kan? Kita fikir-fikir sendiri lah kadang-kadang kan. Orang nak bagi pendetailan kat kita ni, takut kita ni jadi Bani Israel pula. Aturiduna an taqulu kama qala Banu Israel sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na. Kan? Oh dah. Maknanya dia kata hak ni dulu tak. Mana begitu? Kan? Habis tu keluar rumah bau hangit ada kata. Usahalah supaya tak bau hangit tu. Kan? Tak tahulah Nabi cakap macam tu, kita hanya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Insya-Allah ada keberkatan kan? Ada keberkatan. Kalau orang lelaki pun, kalau kita badan kita bau sikit pun, bau ketiak ke apa ke, dia pun bukan main duduk kat kita. Bukan kita pergi menempel kat mereka, ataupun kita lalu kat mereka, aroma ketiak busuk sampai kat mereka. Tak macam itu lah kan. Tapi kalau yang wangi tu akan sampai. Lagi mahal minyak wangi tu, lagi jauh dia punya apa nama tu dapat dihidu kan. Dan lagi lama lah. Jadi kita kena jaga. Itu dia. Beza lah. Bab minyak wangi ni beza di antara lelaki dan wanita. Untuk lelaki yang ada alkohol tu tak ada masalah lah. Kalau benda yang beralkohol ni, mana tak ada dalil yang kata alkohol tu tak boleh kecuali dibuat daripada najis. Kalau sumber dia adalah najis tak boleh lah. Tapi kalau sumber dia bukan najis, tak ada masalah lah. Sekarang ni masalah dia daripada najis ataupun tidak alkohol tu kan. Alkohol bukan najis. Kalau bukan najis pakai tak ada masalah apa. Kan? Cuma dia berkata tengok, ni ada alkohol tak ada alkohol. Apa beza ada alkohol dengan tak ada alkohol? Jadi kalau benda tu daripada najis tak boleh lah. Itu dia. Habis ya? Nabi kita janganlah dia menolaknya, sesungguhnya aromanya baik dan ringan di bawah. Demikian lafaz hadis yang sesungguhnya. Adapun sebahagian perawi menukil dengan lafaz, barang siapa ditawarkan padanya minyak wangi, janganlah ia menolaknya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat ini tidak semakna dengan riwayat sebelumnya, sebab raihan tidak umum diminati dan telah menjadi kebiasaan untuk diberikan secara percuma. Kan, ini maknanya benda tak mahal lah. Nak cerita raihan sejenis wangian tu dia tak mahal sangat. Kan? Orang boleh bagi percuma kat kita sebab dia bukan mahal. Berbeza dengan misk. Misk dia kata kasturi, ambar, ghaliyah dan yang sepertinya. Ini mahal lah. Minyak wangi mahal dia kata sampai 1,000 lebih pada lah. Tak pernah tengok lagi lah, tapi dengarlah kawan cerita tu. 1,000 lebih.
Tak tahulah. Kasturi nombor 1. Mungkin ya pernah. Yang ni Ustaz, yang mahal tu pun. Oh. Ha. Oh, itu yang paling mahal. Ada 4,000 lebih mana? Allah. Pak, Dosa tak Ustaz pakai minyak wangi mahal tak mahal, tak mahal pula. Tak berdosa kalau kita mampu. Lagipun kita pakai bukan mandi dengan dia. Bukan kita mandi dengan minyak wangi itu pun. Saya ingat kalau 4,000 lebih tu kita calik sikit, tahan 4 minggu bah. Kalau tak mandi kot. Kan kena baju kita tak usah duk basuh baju tadi lah, sayang. Minyak wangi mahal. Itulah nak, kalau ada nak tengok je, teringin nak tengok jugalah. Nak bau sikit kalau ada tu kan. Sampai 4,000 lebih ni hari. Tapi kalau kita tak mampu, kita tak fikir lah benda tu. Orang mampu ni tak ada masalah apa lah, dia mampu. Hak dia, rezeki Tuhan bagi dekat dia. Bukan dia kata membazir, tak. Itu dia. Itu dia. Akan tetapi dia kata dinukil melalui jalur sahih dari beliau SAW, dari Azrah bin Thabit, dari Sumamah. Anas berkata, adalah Rasulullah SAW tidak menolak at-tib. Ini minyak wangi. Itu dia. Di masjid-masjid kita tengok ada minyak wangi banyak, tapi nak pakai tak berani. Depa ni bagi kita pakai ke apa? Ke tiba tertinggal ke lupa ke, tak pakai. Tengok saja, teringin nak pakai tu kan. Ada macam-macam jenis minyak wangi kat masjid tu. Teringin nak pakai ke, dia kawan wakaf ke apa ke, jadi kita tak pakai. Melainkan dia tulis tu untuk diguna oleh umum, tak apalah. Adapun hadis Ibnu Umar yang beliau marfu'kan kepada Nabi SAW. Marfu'kan ni maksudnya diangkat kepada Nabi SAW lah. Bila sebut hadis marfu' ni hadis yang muttasil lah sampai kepada Nabi SAW. Tidak, 3 perkara tidak ditolak. Bila orang bagi kat kita ni 3 perkara ni jangan tolak. Yang pertama dia panggil bantal. Bantal. Ni. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Thalathun la turaddu al-wasaidu. Al-wasaid bantal lah. Kan? Ad-duhnu, minyak rambut ke, minyak apa kan? Bagi kita minyak tu sapu di rambut ke, di janggut ke, jangan tolak. 3 benda ni. Dan susu, wal labanu, dan susu. Fa hadithu ma'lulun. Hadis ni ma'lul, cacat. Hadis ni cacat. Hadis ni cacat. Ma'lul. Mana hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau menyebutkan cacatnya. Masalah ada illah, penyakit hadis ni, masalah tak sihat lah hadis ni. Tak sahih lah. Aku tidak ingat, kata dia, saat ini apa yang dikatakan mengenai hadis itu. Hanya saja ia berasal dari riwayat Abdullah bin Muslim Jundub dari ayahnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu dia. Baik. Wa fi isnadihi maqal. Dalam isnad dia ni ada maqal ni maksudnya ada celaan lah. Ada celaan. Disebutkan dalam riwayat mursal, hadis mursal. Hadis mursal ni adalah hadis yang diriwayatkan disebut oleh tabi'in. Tabi'in ni orang yang tak pernah jumpa Nabi lah, tapi jumpa sahabat. Tabi'in. Itu hadis mursal. Kata tabi'in, dia kata apa? Contohnya kata Sa'id bin Musayyib, kata Al-Hasan Al-Basri, kata Nabi SAW. Macam mana dia boleh kata Nabi pula, sedangkan dia tak pernah jumpa Nabi. Ini hadis dia panggil hadis mursal. Dia sembunyi, dia tak sebutkan apa nama tangga yang selepas Nabi itu, iaitu sahabat. Kalau dia kata Al-Hasan Al-Basri, kata Abu Hurairah ke, kata Abdullah bin Umar ke, kata Nabi SAW, itu baru dipanggil hadis marfu'. Ini hadis mursal. Mursal ni Dhaif, mursal ni dhaif. Kecuali maknanya ada mursal yang tidak dhaif. Sebab apa? Sebab dihimpunkan segala jalan yang lain. Didapati jalan-jalan lain semua muttasil. Jalan tu ya mursal. Contohnya ada Al-Hasan Al-Basri, ada hadis dia yang mursal. Pasal apa? Pasal suasana politik.
Suasana politik dia tak berani nak sebut hadis sebab hadis tu mungkin berkaitan dengan Ali, Ahlul Bait ke apa ke. Jadi puak-puak apa nama Umayyin ni yang hak taksub tadi. Macam Al-Imam An-Nasa'i, saya pernah sebut Al-Imam An-Nasa'i, Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i tu kan. Dia ni baca hadis, orang tanya tentang Ahlul Bait dia sebut. Lepas tu puak-puak Umayyin ni pijak dia sampai mati dia. Taksub. Jadi mana nak jaga juga kan, nyawa dia jaga. Jadi maknanya dia sebut hadis tu, tapi dia tak sebut sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Tapi jalur yang lain datang muttasil, marfu' terus kepada Nabi sallallahu. Hadis tu akan jadi hasan lah lepas tu. Hadis tu memang sahih, tapi dari dia tu mursal. Hadis dia tu jadi sahih sebab apa? Sebab jalan yang lain. Dia terangkatlah daripada dhaif jadi kepada hasan li ghairihi lah, maksud dia hasan kerana yang lain. Itu cerita ulum hadis. Satgi pening kepala. Tak pening jadi hadis kita belajar ulumul hadis ni seronok. Hadis mursal pula cerita, hadis mursal khafi lah, mursal jadi saya syok seorang. Kan? Jadi macam tu. Hadis mursal ni mana satu, tapi dia satu ilmu yang sangat hebat lah. Ulumul hadis ni kan, sebab kita nak tahu, nak belajar pasal sanad ni, nak belajar pasal hadis Nabi ni. Sebab fuqaha pun depa nak kena ambil hadis juga. Jadi fuqaha dia ambil hadis, kadang-kadang hadis tu palsu, hadis dhaif. Bila hadis dhaif, kita tak boleh nak jadikan dia sebagai hujah dalam hukum syariat, hukum akidah ataupun hukum fiqh. Jadi kadang fuqaha tadi dia beristinbat dengan hadis, maknanya kadang hadis dhaif dia tak tahu. Jadi kena rujuk kepada muhaddisin juga, kan, orang yang pakar tentang ilmu ulum al-hadis tu. Cerita dia. Jadi cerita hadis mursal. Hadis mursal. Mursal tak boleh buat hujah lah, melainkan ada jalan lain mari baru boleh. Yang mari sokong dia. Tidak, tak boleh. Itu dia. Mana tadi? Yang hadis bantal tu kan. Okey. Disebutkan dalam riwayat mursal Abu Uthman An-Nahdi, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu diberi raihan, maka janganlah ia menolaknya, sesungguhnya ia keluar daripada syurga. Itu dia. Terputus bawah kat funak tu. Hadis munqati'. Hadis munqati' ni hadis terputus sanad. Ya, sanad ni maksud dia tak bersambung. A B C D, A B D ya, C tak ada. Tak disebut. Dia terputus sanad dia. Dhaif. Jadi macam mana kita nak kenal hadis tadi? Kan sanad, macam nak kenal hadis tu terputus atau tak putus? Semua kena kumpul. Hadis. Satu hadis banyak jalur. Kan nak tengok. Hadis ni siapa ni tengok? Sama tak sanad ni? Hadis satu, sanad ni sama tak? Oh, hari tak cukup satu. Cerita benar. Apabila benda tu dicerita benda yang bersalahan, bercanggah tadi, kan? Cek sanad tadi. Rupanya hak ni sanad dia tak cukup, macam itulah. Kan? Jadi maknanya macam hadis ni, kita baca hadis kunut subuh, macam itulah. Hadis kunut subuh kan. Tapi hadis kunut subuh ni satu orang cerita dua benda yang bercanggah. Daripada Anas bin Malik kan. Hak ni Anas bin Malik kata benda ni bid'ah. Hak ni Anas bin Malik kata Nabi ni berkunut sampai Nabi wafat. Jadi maknanya, jadi daripada satu orang tapi dua perkara yang bercanggah. Begitu kita nak belajar hadis ni. Hadis ni macam tu lah, kan? Dia satu ilmu yang sangat halus. Jadi kita boleh belajar lah maknanya. Tapi Islam ni Allah Ta'ala dah jaga dah agama kita ni kan. Itu pas-pas nyak je. Aircon off. Baik, nak balik. Itu. Okey, baik. Muhdath bid'ah. Tapi al-Imam Al-Syafi'i, kita panggil ni khilaf yang tanawu' lah, sebab al-Imam Al-Syafi'i di sisi dia sahih, di sisi dia, kan? Kita panggil ni khilaf yang mana tanawu'. Kalau kita semayang kalau kita semayang di belakang orang yang berkunut, maka sebab kita berpegang dengan hadis Nabi tadi, Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam tu untuk kamu ikut dia. Ikut.
Ikutlah. Ikut dia. Kita kunut belakang dia, tapi kita tak amin lah, kita angkat je tangan. Taklah kita amin pun. Sebab hari kita berpegang dengan hadis Nabi tadi kan. Lagipun dia, bagi dia ada usul dia, ada asal dia, maknanya dia berpegang bagi dia, sebab kita panggil tashih dan tad'if hadis ni ijtihad para muhaddisin, ijtihad para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i juga muhaddis. Al-Imam Asy-Syafi'i juga ahlul hadis. Tapi salah dia ijtihad apa semua kan. Dia kata qauli sawabun wa yuhtamalul khata'. Pendapatku betul, tapi mungkin ada salah. Pendapat orang lain salah, mungkin betul. Tapi di atas ijtihad dia apa semua. Imam Syafi'i tadi, dia ni bukan orang biasa. Kan? Muhaddis juga, dia ada musnad dia, musnad Asy-Syafi'i. Dia riwayatkan hadis-hadis tadi. Kan? Begitu. Jadi maknanya di sisi dia hadis tu sahih. Jadi kalau kita belakang di sembahyang depa yang berpegang kepada benda tu sahih, depa berkunut kita angkat. Tapi kalau kita jadi imam, dia tak angkat lah. Kan? Tapi kita tak jadi imam lah. Itu dia. Tapi depa pun macam tu juga. Bila mereka jadi sembahyang di belakang orang yang tak berkunut, mereka pergi Mekah di Masjidil Haram ataupun di Madinah, mereka pun tak angkat tangan juga. Ada mereka angkat tangan tak? Angkat tak? Ada yang baca Kunut pendek Ustaz. Oh, kunut pendek. Tu bantah tu. Tu bantah. Jahil kan? Jahil. Oh, dia angkat tangan juga lah. Oh, gitu. Bilal masjid kita cerita. Dia kata dia sempat baca cepat-cepat. Sebab cepat kunut. Kalau tak baca, kalau tak sempat nak buat sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, kamu nak kena sujud sahwi ke? Dia baca kunut pendek lah. Kunut pendek. Apa dah kunut pendek macam mana? Kunut. Subhanallah, kunut pendek dengan kunut panjang. Ya Allah, tu cerita orang nak menikah kot. Tu imam suruh baca kunut, dia tak reti baca, tu yang pendek dan panjang kan. Tu dia cerita dia. Allah musta'an. Awak macam mana kan? Tapi macam tu. Maknanya kita ni ikut imam lah, ikut imam bila kita solat belakang mereka. Walaupun kita ni berpendapat bahawa hadis macam ni lah kan, kita kata para ulama kita sembahyang di belakang orang yang tarik tangan di dada ketika selepas i'tidal, masa i'tidal tu kan. Jadi macam tu, ittiba'ul imam. Sebab Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam tu untuk kamu ikut. Idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, macam tu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mana walaupun kita ni i'tiqad kita, keyakinan kita bahawa hadis adalah hadis yang dhaif, tapi di sisi dia imam tadi kan, tu benda tu pegangan dia bahawa hadis tu adalah hadis yang sahih, ijtihad para muhaddisin. Rasulullah memiliki sukkah di bawah tu, apa dia bawah sukkah tu kan, kita sukkah adalah satu jenis minyak wangi yang langka. Langka pula. Langka ni apa dia? Dikatakan nampaknya ia adalah wadah yang terkumpul padanya campuran minyak wangi daripada berbagai jenis. Mana minyak ni minyak special lah, minyak wangi tadi kan. Yang digunakan saat memakai minyak wangi. Dicampur dengan minyak wangi. Sukkah tadi. Itu dia. Minyak wangi yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah misk, kasturi. Ada produk sapu di Kaabah kan? Kan di Kaabah tu kan ada produk sapu kan? Minyak wangi tu. Jadi orang Arab tadi mana dia tahu lah minyak wangi apa, sebab apa depa tadi mewarisinya tradisi turun temurun. Depa ni maknanya dia benda tu dah orang kata apa al-ma'lum badahiyatan, maksudnya benda tu jelas sangat kan? Maklum. Sebab apa daripada ayah depa, nenek depa semua ni nama minyak ni maksud depa dah tahu kan benda tu. Jadi beliau SAW menyenangi al-faghiyah. Dikatakan al-faghiyah adalah bunga pohon inai. Bukan inai pokok kita lah. Kan inai pokok kita ni maknanya daun dia bukan wangi pun no. Tapi bunga dia tak tahulah bunga dia ada ke tak. Tak pernah tengok bunga inai. Ada tak? Wangi tak? Tak wangi kan? Jadi macam tu. Kaabah tu Ustaz, dia sebelum solat dia membakar macam berasap tu benda Sangi. Setangi untuk wangikan kain Kaabah tu kan, nak wangi kan tu kan. tak ada bawa dia letak dekat dia punya telungkup tu. Wallahu alam. Tapi matlamat depa, tujuan depa tu makna nak wangikan tu lah. Kan? Dia pakai bakar kain kot tu juga. Mungkin nak bagi tahan lama kot wangi tu. Kan? Apa punya ni?
Bakar kemian tu untuk apa tujuannya? Saja syok-syok tak apa. Kan? Kalau syok-syok tak apa. Malah lama tak bau kemian aku teringin. Cucuh lah bakar tak ada masalah apa. Tapi etikat kita tu. Lama tak panggil kan nak asap kerih ke apa ke. Kan? Benda tu benda boleh bawa kepada etikat kita lah. Boleh rosak etikat kita. Tak ada apa-apa. Tak ada masalah apa. Saja-saja nak pergi bau kemian rumah kita. Tak ada masalah apa. Untuk wangikan rumah. Wangikan rumah. Tapi orang Melayu kita biasanya bakar kemian ni tak ada cerita lain lah. Orang mati ataupun nak pergi jin, nak perasap dia punya pedang apa semua kerih, tombak dia kan di rumah. Tu ya. Tapi kalau kita saja bakar tak ada masalah apa. Benda tu kan wangi, mewangi kan. Itu saja. Itu dia. Kemudian ada masalah lagi. Pasal petunjuk beliau SAW dalam hal memotong kumis. Kumis ni misal lah. Ini cerita orang lelaki-lelaki lah, orang perempuan tak masuk lah. Kan? Tu dia. Kalau perempuan ni misal tu syaz lah. Kan? Maknanya syaz. Sangat jarang, tak ada pun. Ada mungkin dalam ramai-ramai ni seorang jambang lah. Di India kan? Di India. Kat sini kat Kampung Baru. Ada juga. Orang Melayu kita. India. India. Bisa India. Tapi maknanya dia tu tak ada masalah apa lah. Dia orang perempuan kan? Orang perempuan. Ya. Dia buang lah. Dia cukur lah. Ataupun dia guna alat-alat apa semua lah ni. Lah ni ada alat-alat untuk mematikan sel tu kan. Wallahualam lah. Sampai tengok ada orang pondan pun, orang lelaki-lelaki ni nak jadi pondan pun boleh. Boleh buang segala misai janggut jambang dah kan. Tambah orang perempuan yang sejati ni. Itu. Abu Umar, tengok Abu Umar ya. Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullah berkata, Al-Hasan bin Salih meriwayatkan daripada Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW biasa memotong misainya. Beliau menyebutkan bahawa Ibrahim biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam memotong kumisnya. Itu dia. Sekelompok ulama beranggapan riwayat ini hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Ini hadis kita panggil mauquf lah, mauquf. Mauquf ni maksud dia sampai riwayat tu sampai kepada perbuatan sahabat, kata-kata sahabat. Itu dipanggil mauquf. Mauquf maksudnya boleh diamalkan lah. Dia tak ada. Ada mauquf yang sahih, ada mauquf yang dhaif. Hadis mauquf. Ada yang palsu pada. Tengok sanad tadi lah. Betul tak Ibnu Abbas kata? Betul tak? Tengok sanad tadi kan sampai kepada apa nama ashabu kitab kutubus sunan tadi kan. Sampai kepada Ibnu Majah ke Ibnu Hibban ke apa ke, pada Al-Hakim ke apa ke. Sanad tu sampai atau kalau terputus ke kat tengah tu, munqati' ke, maknanya tak boleh diterima lah. Ataupun ada rawi kadzab ke, kan? Maka palsu pula cerita dia. Gitu. Jadi kalau mauquf ya, bulu ketiak boleh cukur ke? boleh, tapi sunnahnya dicabut natful ibit kan. Di dalam lafaz hadis tu disebut natful ibit. Natful ni mana nat, cabut. Tapi maknanya tak menafikan kalau orang tu nak cukur. Maksudnya izalatu al-adha, menghilangkan benda yang tak elok tadi kan daripada jasad. Itu dia macam halqul anah, bulu ari-ari dia kata halq. Dia panggil cukur. Halqul anah. Adapun al-ibit, ketiak, dia kata natfu al-ibit, cabut bulu ketiak. Tapi kalau orang cukur tu tak ada masalah apa lah. Kalau dia cukur, dia tak tahan sakit. Kan? Sekarang ada teknologi permanent gigi. Hilangkan bulu ketiak. Boleh tu? Maknanya wallahu a'lam, dia punya sunnah cabut selalu tu tak ada lah pahalanya. Sekali je lah. Sebab permanent kan, habis lah. Jadi kan hadis tersebut natful ibit, setiap kali kita cabut maknanya dapatlah pahala niat ikut sunnah tadi. Tapi kalau sekali itu sekali je lah. So kalau kita cukur maknanya tak dapat pahala sunnah. Tapi kita Cukur wallahu a'lam, nak kata tak dapat pahala sunnah wallahu a'lam lah. Kan? Jadi maknanya cukur tu kita sebab apa, maqasid dia, tujuan dia tu untuk membersihkan tadi. Bersihkan tadi, cumanya lebih aula dia berpegang kepada lafaz hadis tu. Ustaz, apa sahih dah ada satu hadis apa yang mengatakan
Japun berupiah pada hadis Mat, dia punya fadilat pada kamu apa kopi pada Allahu Akbar. Satu pokok dia Padang Mahsyar. Padang Mahsyar mana ada pokok? Itu dah nampak ada hadis tu fi nakara. Kan? Matan tu serabut dah. Kan? Nampak je lah nak cerita bang ni. Dia kalau cerita hadis-hadis pasal fadilat fadail ni, kebanyakannya adalah dhaif dan palsu. Kan? Gitu. Saya terbaca baru ni hadis tentang Allah musta'an. Allah musta'an. Lupa lah. Satu hadis tu orang ni sebut satu sahabat, satu tabi'in ni, dia nak pastikan hadis dia kata aku dengar mana? Aku dengar fulan. Dia cari sampai kepada usul orang yang kata tu rupanya Syekh Sufi. Hadis tentang saya baca semalam. Hadis tentang fadilat surah-surah dalam Al-Quran. Orang ni sebut baca Quran surah ni dapat pahala ni, surah ni pahala ni, surah ni pahala ni. Dia kata kamu dapat dengar daripada mana? Aku dengar daripada Syekh fulan. Dia pergi cari Syekh fulan. Saya dengar riwayat daripada si fulan bahawa Syekh beritahu hadis begini-begini. Daripada mana Syekh dapat? Dia kata saya dapat daripada orang si fulan. Dia pergi cari orang tu pula sampai kepada usul Syekh Sufi. Dia pergi jumpa Syekh Sufi tu, kan? Saya dapat hadis daripada hadis ni daripada si fulan, last sekali lah daripada tuan. Daripada mana tuan dapat hadis ni? Dia kata hadis ni aku reka. Kenapa? Kerana aku tengok orang dah tinggal dah Al-Quran, orang tak baca Quran dah. Duk sibuk pasal duk cari hadis. Duk sibuk belajar hadis, cari hadis. Depa aku tengok depa kurang baca Quran, maka aku reka hadis fadilat Quran ni. Last sekali sampai ke orang tu. Berapa banyak orang dia cari, last sekali sampai orang tu duduk lagi. Haduk reka hadis palsu tentang fadilat surah-surah dalam Al-Quran. Kecuali ada beberapa lah hadis tu yang sahih tu kan. Macam hadis surah Al-Mulk 30 ayat tadi kan. Hadis tentang surah Al-Kahfi. Kan? Surah Al-Ikhlas baca 10 kali. Allah Ta'ala bina untuk dia rumah dalam syurga. Kan? Baca 10 kali sehari Allah bina untuk dia rumah dalam syurga. Jadi ada fadilat surah yang teruk. Baca 3 qul kan, ada fadilat dia. Tapi kalau tengok hadis tu panjang sangat kan, mau cerita fadilat yang pelik-pelik ni kan, ada masalah. Kita tengok hadis tu hati kita pasal ada masalah. Lepas tu kita cek sungguh. Kita tengoklah hadis tentang fadilat kan. Sebab tu dalam kitab Fadhul A'mal tu kan, lama-lama lah hadis pasal hadis yang dhaif, yang palsunya banyak sangat. Hadis orang tabligh duk baca kan. Tu dia. Tu cerita dia. Tak pernah saringkan hadis-hadis yang palsu untuk pada yang aman. Anak Ustaz Fathul Bari ni rasa dia buat tesis dia hadis Fathul Bari kan. Doktor Fathul Bari kita, dia tesis dia tentang Fadhul Amal tu lah. Dia mana dia saringkan. Saya pun tak pernah tengok tesis dia, tapi saya dengar macam tu lah, wallahu alam lah. Kan. Itu. Jadi kalau nak tengok Fadhul Amal yang terbaik, buka Riyadhus Salihin lah. Riyadhus Salihin lah. Kan? Itu jelas lah. Cuma ada lah beberapa hadis, 1, 2, 3 hadis, tak banyak lah. Kan? Dipertikaikan macam hadis riwayat Tirmizi apa semua tu ada kadang-kadang kan. Itu dia. Baik. Ada soalan lagi? Ini misalnya gunting atau cukup boleh antara dua? Di sini maknanya itulah. Dia dipanggil qassus syawarib, dia kata qassu ni gunting lah. Qassus syawarib, gunting. Jadi di sini ada perbezaan pendapat. Macam Ibnu Umar digunting sampai rapat sampai nampak kulit ni kan. Digunting sampai rapat. Jadi perbahasan tu panjanglah tentang tu. Jadi mana yang rajih, mana yang marjuhnya, kan. Jadi tak termasuk cukup lah diguna al-miqas, bukan guna Musa lah, kan. Dah riwayat sebut Nabi SAW ni dia gunting yang di atas bibirnya tu. InsyaAllah sampai lepas ni ada insyaAllah disebut tentang misai kan. U'ful luha, Nabi kata u'ful luha wa qassu asy-syawarib. Simpanlah jenggot, biarlah jenggot maknanya, dan potonglah misai. Itu dia. Ada soalan lagi tak? Pasal apa ni, beli janggut ni kan. Pendapat banyakkan ulama cakap wajib lah. Maknanya mencukurnya haram. Ya.
Tapi tak ada hadis larangan cukur kan? Maknanya dia ni perintah. Tak macam apa ni, hadis melarang dan macam ada hukuman ke? Tak ada. Tak ada. Cuma yang Nabi kata Nabi kata khaliful yahud. Khaliful yahud. Maksudnya ittifaq, sepakat mazhab para imam haram cukur janggut. Tapi tentang gunting di situ ada perbahasan. Tentang trim janggut tadi, potong janggut pergi pendek. Kan? Tinggal walaupun banyak tu. Kan? Di situ ada perbahasan lah. Khilaf lah. Tapi yang rajihnya, yang maknanya Nabi kata ufuluha, macam Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, kan? Dia kata kalau simpan lebih daripada sini, dia ambil mazhab perbuatan Abdullah bin Umar lah. Sebab Abdullah bin Umar ni terkenal nak ikut sunnah Nabi SAW. Dia sangat mengikut sunnah Nabi SAW kan. Dia ni maknanya dia akan bila janggut dia lebih daripada ni, dia akan gunting lah. Jadi Syekh Albani kata lebih daripada ni bid'ah idhafiyah lah. Ini bid'ah idhafiyah lah. Isi dia. Ya. Bid'ah idhafiyah ni bid'ah yang kita kata ada dalil padanya. Ada dalil padanya, tapi maksud dia kita tak beramal dengan dalil tu, dengan semua dalil yang mari tentang tu. Macam Nabi kata ufuluha wa qasus syawarib. Nabi kata simpanlah janggut, potonglah misai. Jadi perbuatan sahabat mengamalkan apa yang Nabi buat, iaitu bila dah lebih cekak sahabat akan gunting, lebih cekak sahabat gunting. Tapi benda ni benar khilaf juga. Kalau kita macam Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin semua rahimahumullah, dia kata i'fa mutlaqan, biar jangan duk kacau. Maka sebab tu ada sebahagian janggut sampai tang pusat kan. Tu. Jadi benda ni kita kata masalah khilaf tanawwu'. Khilaf tanawwu'. Khilaf yang masing-masing ada dalil. Yang ada dasar dia. Kadang-kadang dia panggil tafsir dalil. Dalil yang sama, tapi hanya tafsir macam ni, hanya tafsir macam ni. Kan? Contohnya macam itulah. Sami Allahu liman hamidan. Kan? Dalil sama, tapi tafsir macam lain. Sebab kawan ni kata qiyam. Bila qiyam, tangan mesti di sini lah. Tak kira lah lagi hang dalam solat. Hang masa sebelum i'tidal, sebelum rukuk dan selepas rukuk, tangan di sini jugalah. Itu macam tu. Adapun pendapat yang kata dak. Sebab apa? Sebab Nabi tak sebut pun. Kan sahabat-sahabat tak meriwayatkan bahawa maknanya selepas rukuk ni ada letak tangan di ada. Hatta Syekh Albani dia kata hadhihi ma hadathathu al-Hijaz, ulama al-Hijaz. Begitulah dia kata ulama tanah Hijaz ni depa yang buat benda ni, dia kata di sisi dia benda tu bid'ah lah di sisi dia. Tapi sebab tu kita kata bila kita sebut benda tu bid'ah, bukan makna kita kata orang tu ahli bid'ah. Dia pun kena faham betul lah. Jadi kena faham tu. Bila kita sebut benda ni bid'ah, bukan kita kata mereka ni ahli bid'ah. Dah. Kenapa? Kerana dia berpegang dengan dalil tu di sisi dia apa. Cuma di sisi A ni dia kata benda tu bid'ah tu ialah. Tak ada masalah apa. Itu yang ada dalil, yang tak ada dalil itu memang betul. Tak ada dalil tu memang confirm lah. Itu sangat confirm lah. Maknanya benda tu bid'ah kan. Yang dalalah lah. Macam puak-puak nak ubat lah ni, duk menari lompat, duk Allah kan, duk berzikir melompat ni kan, ni nak buat istimak muktamar pula di Malaysia ni, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ni dia pun nak buat di mana ni, tak ada pun nak buat hantar dalam WhatsApp ni. Mari geng-geng Habib, segala habaib mari daripada seluruh, daripada Mesir, ahli Jumaah lah apalah, Habib ni kan, daripada Brunei lah apa semua kan, mari berkumpul di Malaysia. Dia buat istimak ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan yang halangan cukur. Ya. Cukur janggut. Jadi kalau macam lain orang lain kan. So, macam saya dengan Ustaz tak sama. Jadi kalau macam kita kadang yang belah sini tu. Belah sini. Jadi kita macam jangan bagi kemas kan. Bagi kemas. Simpan juga. Dia al-lihyah ni maksud tafsir al-lihyah. Lihyah ni apa? Lihyah ni liha ni mana? Ni dia tulang daripada sini. Ini dia panggil liha. Kan? Di situ ulama kata mana di sini dengan dia lah ni janggut. Sebab tu ada ustaz-ustaz ada kata ni tak apa ni, tak pasal dia pun repatri untuk ini kan. Macam tu. Jadi kalau mana nak keluar dari khilaf, biar jangan cukur lah. Kalau nak cukur juga kan, kalau nak juga lah kan. Itu. Tapi saya tak lah kan. Kalau macam tu saya simpan kan. Ya. Tak boleh.
InsyaAllah walaupun satu urat kan. InsyaAllah. Jadi maknanya dia hadis tu kita mafhum hadis perintah. Kita dipanggil mafhum hadis, mafhum kepada perintah Nabi SAW kan. Sebab al-amru dilalah alal wujub. Perintah itu menunjukkan kepada wajib. Selama mana tidak ada qarinah yang memalingkan daripada wajib kepada sunat ataupun kepada harus. Kan? Tapi yang dia orang kilap, dia orang benda yang macam sikit dia tu, apa benda dia punya dasar dia tu, ada dasar ke? Yang cukur gunting ni. Yang tinggalkan sikit. Sebab daripada tafsir kata Nabi tak bagi cukur, Nabi suruh simpan janggut. Tapi ada hadis yang dhaif, sebut bahawa jagalah, maksudnya trim pada janggut ni kan, bagi cantik, bagi kemas. Tapi hadis dhaif. Sebab ada ustaz jugalah, arwah rahimahullah taala, dia pergi nasihat saya lah. Dia kata, "Syekh, hantar bagilah handsome sikit." Anak kata handsome macam mana? Alah, kita bagilah kan, bagi trim, bagi cantik sikit, dapat lawa muda sikit kan. Gitu. Memang ada hadis sebut, itu hadis yang dhaif. Syekh Al-Albani sebut hadis dhaif. Suruh trim tadi kan. Sebab apa, Allah Ta'ala innallaha jamilun yuhibbul jamal apa semua kan. Lepas tu dia ada tambahan belakang tu. InsyaAllah saya bawakan hadis tu. Itu cerita dia. Jadi ala kulli hal, maknanya tak berat pun, tak sampai setengah kilo saya ingat. Kawan saya dia punya nak simpan janggut, dia ada 5 urat janggut macam tu lah, lebih kurang. Ada 5 urat janggut, tak banyak. Jadi pok Pakistan tu perli dia. Masa mengaji di Pakistan, orang Pakistan ni kan janggut banyak tebal kan. Tapi yang perli dia tu tak ada janggut, dia cukur. Di kawan saya kata dekat dia. Dia kata, "Aku lelaki, hang tu pondan," dia kata. Pasal apa? Kata aku pondan, hang tak ada janggut. Aku ada juga dia tu. Dia kata, "Kerat lah bagi pendek, nampak sangat macam IS punya geng, nampak macam Taliban lah apa lah." Ya Allah, kita jadikan Nabi tadi sebagai idola kita. Islam kita tadi Nabi. Kita cinta pada Nabi tadi, macam mana kita nak tafsirkan, terjemahkan cinta kita kepada Nabi SAW. Kita cubalah ikut Nabi semampu kita kan. Dalam bab janggut dia tak ada masalah apa. Pasal apa hang tak suka kat aku? Orang Sing pun simpan janggut panjang juga. Hang tak kata dia teroris pun. Bila aku simpan janggut, hang kata aku teroris. Kan? Dia Sing pun tak ada masalah apa. Kita kata kebebasan hidup kan. Kita kacau orang. Cumanya kalau orang tu jalan tak pakai seluar tu memang salah lah. Kan? Tapi masa ambil wuduk Ustaz kan, wuduk kita sapukan janggut tadi kan, kadang-kadang kita macam rasa was-was. Ada hadis sebut tu, yang seorang tu dia ambil wuduk air banyak kan. Jadi sahabat kata, orang yang lebih lebat janggut daripada kamu ambil wuduk tak macam ni pun. Kan? Maknanya Nabi ambil wuduk biasa lah. Walaupun kemungkinan. Ya, Nabi SAW ni punyalah lebat janggut dia. Bila sahabat ni tahu Nabi baca dalam solat tadi masa bila? Masa janggut dia bergerak tadi. Sahabat di belakang, tak tahu kata Nabi tu baca dalam solat. Boleh nampak janggut Nabi SAW tadi kan. Bergerak tadi. Punyalah tebal janggutnya. Cuba tengok janggut orang Arab kan. Tebal kan. Macam tu. Jadi insya-Allah lah. Buat macam mana kan? Orang Arab tanya saya, "Hang ni hang buat apa janggut?" Saya kata, "Ni rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat aku, nak kata apa?" Rezeki. Aku tengok orang Melayu tak ada apa janggut macam hang. Dia pun tak simpan. Ya gitu lah. Jadi macam tu. Kita kata rezeki Allah Ta'ala bagi kat kita kan. Janggut. Wallahu ta'ala a'lam. Habis dah, kita berhenti di sini. Masalah ni dah, habis dah. Masalah ni tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi sekali insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.